Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC, dan ini adalah program cerita. Seperti biasa, cerita ini kami paparkan kepada anda usaha warga kerja Sarawani mengumpul bahan berita bukan sahaja di ibu negara, malah di strata Malaysia. Dan juga pada jam ini saya nak bersama dengan wakil ekstra Awani di Sabah iaitu Abdul Hafiz Mustadi, di mana pada hari ini di Sabah kita melihat pada pertama sekali sidang media oleh Pesuruhjaya Polis Sabah, dan juga kedua kita meninjau bagaimanakah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dari segi penguatkuasaan dan juga pandangan orang ramai tentang had membeli belah yang ditetapkan di pasaraya ini bagi mematuhi SOP, iaitu pada kadar 1 jam ke 2 jam lebih kuranglah untuk seorang berada dalam pasaraya dan perlu keluar untuk membolehkan orang lain masuk. Ini bagi mengawal crowd ataupun orang ramai yang memasuki pasaraya tersebut. Saya nak bersama dengan Hafiz pada jam ini. Hafiz, apakah yang dikongsikan oleh Pesuruhjaya Polis Sabah pada hari ini? Ini sudah pasti berkait dengan bagaimanakah PKP 3.0 ini pemantauan dilaksanakan oleh pihak polis. Apa dapatan pihak polis sendiri? Baiklah Najib, untuk perkembangan semasa di Sabah bersempena pelaksanaan total lockdown, kami pada hari ini telah membuat beberapa liputan berhubung perkembangan semasa di negeri ini. Untuk makluman Najib dan penonton di luar sana, saya dan rakan setugas telah membuat tinjauan rapat di beberapa kawasan, termasuklah di shopping mall di kawasan Kota Kinabalu. Dan terdahulu rakan setugas saya, Junaidi Lajana dan jurukamera Muhammad Syazri telah hadir ke PC oleh Datuk Hazani Ghazali, Pesuruhjaya Polis Sabah, di mana beliau telah mendedahkan perincian mengenai SOP ataupun pelaksanaan SJR di seluruh negeri Sabah. Dan ini termasuklah kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah seperti daerah Lahad Datu, Kunak dan Tawau. Kita ikuti sedikit hasil sidang media berkenaan pada hari ini. Saya menggesa kepada rakyat keseluruhannya, khususnya negeri Sabah, supaya disiplinkan diri, patuhlah pada SOP yang telah dikeluarkan, dan juga buanglah perasaan ego nak berjalan sana, nak berjalan sini sebagainya. Duduk diam-diam di rumah, stay at home, jaga diri masing-masing. Baiklah Najib, itu sedikit sebanyak hasil sedutan sidang media yang telah dijalankan di IPK Sabah pada sebelah tengah hari tadi. Dan saya sendiri bersama dengan Eleanor Michael, rakan setugas saya di Kota Kinabalu, telah melakukan tinjauan di shopping mall Suria Sabah pada petang tadi untuk mendapatkan respon orang awam mengenai dengan SOP terbaru, iaitu tempoh sejam untuk membeli belah di pasaraya. Dan untuk itu kita sama-sama saksikan sedutan ataupun hasil temu bual kami bersama dengan orang awam di Suria Sabah pada sebelah petang tadi. Kadang-kadang customer ni dia sudah melebihi masa, okey, tetapi dia masih masih berlagar-lagar lagi. So pihak kami kena tentukan sama ada kita ada rekod masa. Kita kena inform dengan customer dengan cara yang bagus lah. Janganlah lebih sampai 1 jam, 2 jam macam tu. Bagi rasa untuk sejam tu cukup lah tu. Cuma bergantung pada tempat, sesuatu tempat lah. Diorang kasih masuk orang kan. Kalau terlampau ramai mungkin ada queue sikit lah. Situ kalau macam dia queue pun itu daripada manajemen sesuatu tempat lah. Kalau bagi saya dia cukup sebab musim sekarang ni kita memang perlu hadkan masa. Sebab kalau kita masuk sini memang kita betul-betul beli yang perlu saja. Baiklah Najib, itu saja liputan yang dapat kami bawakan pada hari ini, dan kami akan terus dari semasa ke semasa bersama tim Awani Sabah untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru sepanjang tempoh lockdown ini berlangsung. Dan setakat ini itu saja yang dapat kami bawakan. Kembali ke studio.
Hafiz, sebelum kita berpisah, saya nak bertanya juga kepada Hafiz. Mungkin pemerhatian Hafiz sendiri, rakan-rakan setugas yang berada di Sabah. Kerana pada hari ini sahaja di Sabah mempunyai 254 kes, masih lagi 3 digit kes positif di negeri Sabah. Pemantauan Hafiz sendiri, bagaimanakah kadar pematuhan SOP dan juga PKP 3.0 oleh orang ramai? Berdasarkan apa yang Hafiz lihat, orang ramai adakah mereka patuh dan juga faham apa yang kita cuba lakukan pada ketika ini? Baiklah Najib, tahap ataupun kadar pematuhan SOP di kalangan rakyat Sabah seperti apa yang kami lihat di beberapa tempat amat memuaskan. Ini kerana terdapat sejumlah besar sektor yang tidak dibenarkan beroperasi pada ketika ini dan menjadi salah satu sebab untuk orang-orang awam duduk diam di rumah. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir masyarakat yang kurang mengambil tahu ataupun kurang mengambil perhatian mengenai betapa seriusnya masalah COVID-19 yang sedang melanda negeri Sabah ini. Dan untuk pengetahuan Najib dan para penonton di luar sana, kemarin kami ada menghadiri satu PC ataupun sidang media yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin, di mana beliau menyatakan hasrat kerajaan negeri Sabah untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 tanpa melalui kerajaan pusat. Ini kerana apa yang kami difahamkan bahawa proses vaksinasi di negeri Sabah pada saat ini agak begitu sedikit lambat, dan ini menyebabkan untuk kita mencapai herd immunity di Sabah pada ketika ini amat jauh sekali ya Najib. Jadi apa yang Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebut kemarin bersama-sama dengan kami pada sidang media ialah agar YB Khairi Jamaluddin selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap bekalan vaksin di negara kita agar mempertimbangkan permintaan kerajaan negeri Sabah untuk mendapatkan bekalan vaksin sekaligus mempercepatkan proses imunisasi di negeri Sabah. Ya Najib, itu saja Najib. Hafiz, bagaimana pula kita melihat kerana ada beberapa negeri yang melaporkan bahawa ramai penduduk mereka yang mendaftar vaksin melalui MySejahtera tetapi tidak menghadirkan diri. Kita tidak tahu apa alasan mereka, tapi tidak hadirlah ramai beribu-ribu. Kalau di Sabah itu, adakah kes-kes begini wujud? Kita tahu tidak semua yang mendapat, tapi fasa kedua orang berusia, warga emas sedang melalui fasa menerima vaksin termasuk di Sabah sendiri. Adakah berlaku ada yang tidak hadir, ataupun adakah Hafiz mengetahui mengapa mereka tidak hadir dan sebagainya? Adakah kekangan logistik punca mereka tidak hadir? Baiklah Najib, terima kasih Najib. Seperti yang hasil daripada dapatan ataupun tinjauan kami terhadap respon orang awam di negeri Sabah, setakat ini belum ada laporan mengenai mereka yang mendaftar vaksin tetapi tidak hadir pada hari sepatutnya mereka divaksin, dan kami akan cuba mendapatkan maklumat tersebut sekiranya ada dari semasa ke semasa. Dan tidak lupa juga untuk saya kongsikan kepada Najib dan penonton di luar sana bahawa tidak dinafikan di Sabah memang terdapat ura-ura bahawa mereka yang sudah mendaftar vaksin tetapi pada hari sepatutnya mereka divaksin, mereka tidak hadir. Dan kami tidak menolak kemungkinan bahawa ini berpunca daripada maklumat-maklumat yang tidak sahih ataupun tidak betul yang disebarkan di media sosial ataupun internet, dan sekaligus membantutkan niat sesetengah masyarakat di luar sana untuk mengambil vaksin. Dan untuk pengetahuan Najib dan penonton di luar sana juga, saya dan rakan-rakan media yang lain di seluruh Sabah setakat ini sudah menerima vaksin, dan seperti yang anda lihat, alhamdulillah kami semua sihat. Dan saya juga ingin menyeru kepada mereka yang berada di luar sana, khususnya penduduk di negeri Sabah, agar
tidak terpengaruh dengan berita-berita yang palsu ataupun tidak betul mengenai vaksin ya, Najib. Baiklah, itu saja Najib. Ya, Hafiz. Betul, itulah tugas kita di bahagian media ini untuk mewawarkan kepada orang ramai dan juga sudah pasti memberikan kesedaran juga kan kepada bukan sahaja penduduk negeri Sabah, seluruh Malaysia tentang kepentingan vaksin. Mungkin banyak dakwah di luar sana yang menghalang mereka, yang mempengaruhi mereka, yang menakut-nakutkan mereka untuk pergi mengambil vaksin, khususnya buat warga emas. Ini adalah realiti yang berlaku pada ketika ini. Kita perlu perbetulkan, perlu terangkan kepada mereka kepentingan vaksin ini, kerana tanpa mereka sertai vaksin ini, kita tidak akan dapat mencapai imuniti kelompok yang kita mahukan dalam kita melawan pandemik COVID-19. Hafiz dan juga rakan-rakan setugas lain di Sabah akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa berkaitan dengan penguatkuasaan untuk PKP 3.0 khususnya di negeri Sabah. Hafiz juga berhati-hati ketika membuat tugasan dan juga rakan-rakan setugas yang lain. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita nak ke Kelantan pula. Kita ingin melihat beberapa perkembangan di negeri Kelantan.